Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala bentuk kepujian, kemuliaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Oleh itu kita mari sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga sentiasa meminta pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sentiasa meminta keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan tak lupa juga kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kejahatan dari amal kita. Kerana may yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada siapa yang dapat menyesatkannya. Begitu sebaliknya, wa man yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah telah sesatkan, maka tidak mungkin ada seseorang yang dapat beri dia taufik hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan kita bersaksi juga bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pesuruh Allah dan juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita semua dari seorang, iaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan daripada Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala menciptakan isterinya, iaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, dan daripada Adam dan Hawa Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, atas segala nikmat ni bertakwalah kepada Allah. Dan dengan nama Allah Subhanahu wa taala kita saling meminta dan peliharalah hubungan silaturahim di antara kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah sentiasa menjaga dan mengawasi kita. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Dengan sebab dua perkara ini, yuslih lakum a'malakum, maka nescaya Allah akan memperbaiki segala amalan-amalan kita. Tak cukup itu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah juga akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahawa sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sungguh seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah, dan sesungguhnya apa yang perkara baru dalam agama disebut bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua perkara yang baru dalam agama
dapat menjerumus seseorang itu kepada kesesatan, wa na'udzubillah. Okey, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik untuk meneruskan lagi tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya untuk sentiasa meningkatkan takwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini adalah pengajian pertama kita dalam pengajian hadis. Sebenarnya plan untuk buat kelas selain daripada Al-Fadhil Ustaz Abdul Muin dah lama, tapi akibat beberapa kengkangan, alhamdulillah Allah mempermudahkan pada hari Khamis pagi ini untuk kita meneruskan lagi pengajian selain daripada tadabbur Al-Quran. Kita ada pengisian hadis dan insya-Allah ke depan kita juga ada pengisian fiqh, usulul dakwah dan lain sebagainya. Okey, insya-Allah sebelum disebabkan poster pun keluar baru malam semalam. Saya yakin, saya rasa banyak di kalangan pelajar ustaz terus kelang kabut cari buku Arba'in Nawawi dalam Shopee. Sebab tu Abang Hanif dari Penang pagi tadi mesej saya, "Ustaz, dekat Shopee pagi ni dah sold out dah buku Arba'in Nawawi." Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Jadi mungkin ada yang baru ada kat Shopee, mungkin ada juga yang ada buku dekat rumah. Jadi insya-Allah hari ini kita tidak langsung mulakan untuk hadis yang pertama, akan tetapi kita masuk dulu dalam muqaddimah. Okey, selain kita setiap malam diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabbur kalam-kalamnya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan keinginan Al-Fadhil Ustaz Abdul Muin untuk menyisihkan waktu untuk mengajar kita tentang kalamullah, jangan kita lupa satu sumber syariat yang paling penting setelah Al-Quran adalah Al-Hadis, sabda Nabi SAW. Oleh sebab itu, kita dari pihak Gulam Ad-Dakwah berbincang untuk menambahkan baik ilmu masyarakat. Tidak cukup dengan tadabbur Al-Quran, mungkin sedikit banyak kita tambahkan lagi dengan hadis Nabi SAW. Mungkin sebelum kita masuk dalam buku Arba'in An-Nawawi, yang mana buku ini full daripada hadis yang pertama sehingga hadis yang ke-42 adalah berkaitan dengan hadis. Tidak ada dalil daripada Al-Quran maupun keterangan daripada para ulama. Ada kala baiknya kita mendalami dulu apakah makna di sebalik hadis, apakah cabang-cabang hadis dan lain sebagainya. InsyaAllah kita mulakan. Okey, hadis ataupun al-hadis yang selalu kita dengar secara makna bahasanya adalah dari perkataan al-jadid, daripada buku Lisan Arab. Al-jadid adalah baru. Hadis secara bahasanya adalah baru, al-jadid. Apa kaitan baru dengan kata-kata iaitu hadis? Jadi para ulama lughah menerangkan bahawa li'annahu iaitu hadis yahdutsu wa yatajaddadu syai'an fa syai'an. Apabila kita berkata, maka setiap perkataan kita yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang baru. Disebab tu kesinambungan antara al-hadis dengan al-jadid adalah setiap perkataan yang keluar dari mulut adalah perkataan yang baru. Sebab tu makna hadis secara lughah, secara bahasa adalah jadid, perkara yang baru. Manakala makna istilahnya bahawa para ulama menerangkan bahawa hadis ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqi aw khuluqi. Hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama qaul, perkataan.
iaitu perkataan Nabi SAW. Yang kedua, fi'l, perbuatan. Apa-apa perbuatan Nabi SAW dan diriwayatkan oleh para sahabat. Begitu juga takrir, penetapan daripada Nabi SAW. Nabi tidak berkata dan juga Nabi tidak berbuat, akan tetapi para sahabat yang melakukan dan Nabi SAW mentakrirkan perbuatan tersebut ataupun perkataan. Ataupun hadis juga wasfun khalqi, sifat akhlak Nabi SAW, dan wasfun khuluqi, sifat jasmani Nabi SAW. Okey, apabila kita sebut hadis dan ta'rif yang kita telah sebut tu, itu adalah kekhususan bagi hadis yang marfu', hadis yang khusus bagi Nabi SAW. Akan tetapi ada persoalan. Ada juga dalam kitab para ulama meletakkan perkataan para sahabat ataupun perkataan para tabi'in. Sahabat adalah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi SAW dan beriman dengan Nabi, kemudian dia mati dalam keadaan iman. Itu sahabat. Dan juga ada di kalangan ulama meletakkan perkataan tabi'in. Tabi'in pula adalah orang-orang yang bertemu dengan para sahabat. Tabi'in tidak bertemu dengan Nabi SAW dan dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Itu adalah tabi'in. Dalam kitab-kitab hadis, persoalannya, kenapa para ulama meletakkan perkataan para sahabat dan juga para tabi'in dalam kitab hadis, sedangkan kita telah menerangkan makna hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Okey, harus kita ketahui ta'rif dari hadis yang telah kita sebutkan itu adalah ta'rif khusus bagi Nabi SAW ataupun kita sebut marfu', hadis yang diangkat kepada Nabi SAW. Manakala hadis juga boleh disandarkan ataupun dikatakan daripada perkataan para sahabat dan juga para tabi'in ataupun disebut mauquf. Jadi saya ringkaskan biar tak pening, macam agak pening sikit. Hadis marfu' yang dirafa'kan ataupun diangkat khusus bagi Nabi SAW adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, dari perbuatan dan juga dari ketetapan Nabi SAW, takrir, dan hadis juga menerangkan tentang sifat akhlak Nabi SAW dan sifat khuluq, sifat jasmani Nabi SAW. Itu adalah hadis marfu'. Manakala hadis secara umum, kita boleh masukkan juga hadis mauquf, iaitu apa-apa yang disebut ataupun yang dilakukan oleh para sahabat dan juga tabi'in. Dan sahabat juga kita telah terangkan bahawa sesiapa yang bertemu dengan Nabi SAW dan dia beriman, kemudian dia mati dalam keadaan iman. Tabi'in pula adalah orang yang bertemu dengan para sahabat dalam keadaan iman dan dia juga mati dalam keadaan iman. Boleh faham insya-Allah? Okey, itu sedikit sebanyak berkaitan dengan hadis, ta'riful hadis. Okey, apa dalil daripada Al-Quran yang menerangkan tentang keutamaan hadis? Okey, untuk pengetahuan, mungkin ada di sebahagian pelajar yang dah tadabbur bersama Fadil Ustaz Abdul Mu'in tahu apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut al-hikmah bersama dengan al-kitab, maka ulama menafsirkan bahawa al-hikmah adalah al-hadis ataupun sunnah, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, berapa ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala tekankan dalam Al-Quran dengan menyebut al-kitab wal hikmah? Ada 9 ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan keutamaan kita untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sekadar kita mempelajari ayat-ayat Allah, juga kita harus sebagai seorang mukmin untuk mempelajari apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ayat yang pertama
yang Allah menerangkan tentang Alkitab wal Hikmah adalah surah Al-Baqarah ayat 129. Surah Al-Baqarah ayat 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi dalam ayat ini adalah doa daripada Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ath fihim, utuslah di antara mereka rasulan, seorang rasul, iaitu Nabi SAW, minhum, dari kalangan mereka sendiri. Apa kerjanya? Yatlu alaihim ayatika, membacakan ke atas mereka ayat-ayat-Mu ya Allah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menerangkan dalam Al-Quran bahawa di antara kewajipan seorang rasul adalah mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah. Tidak semata-mata kita belajar Al-Quran, dan kewajipan di atas kita juga untuk belajar Al-Hikmah, iaitu As-Sunnah dalam ayat ini. Kemudian ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah juga, ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sama juga. Kerja seorang rasul adalah mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah. Dua benda ini adalah perkara yang tidak boleh dipisahkan. Kemudian yang ketiga adalah dari surah Al-Baqarah juga, ayat 231. Di tengah-tengah kita ambil ayat dia agak panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wama anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idzukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Kemudian yang ketiga, yang keempat, minta maaf, dalam surah Al-Imran ayat 48. Allah masih menerangkan kewajipan seorang rasul. Apa dia? Allah SWT berfirman, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat taurat wal injil. Okey, yang kelima dalam surah Al-Imran juga ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Okay, dalam ayat ini Allah SWT berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sesungguhnya telah Allah karuniakan atau anugerahkan ke atas orang-orang yang beriman. Apa dia? Idh ba'atha fihim rasulan, Allah mengutus seorang rasul. Jadi ini adalah anugerah yang terbesar. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan apa? Dan tak cukup Allah mengutus Rasul min anfusihim, dari kalangan kita sendiri, dari kalangan manusia. Allah tidak mengutus Rasul dari kalangan para malaikat. Allah tidak mengutus Rasul dari kalangan jin, tapi Allah mengutus dari kalangan manusia. Kita boleh tahu bagaimana sikap Nabi SAW, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana sifat jasmani Nabi, bagaimana muamalah Nabi dengan para isteri, para sahabat dan lain sebagainya. Sebab apa? Sebab Nabi SAW juga adalah manusia. Itu adalah satu anugerah terbesar daripada Allah SWT. Apa kerja Nabi SAW yang Allah terangkan dalam ayat ini? Yatlu alaihim ayatihi, Nabi membacakan ke atas kita semua ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan kita dari segala bentuk apa yang Allah murka, syirik, maksiat, dosa dan lain sebagainya. Tak cukup setakat itu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang mana sebelum diutusnya seorang rasul, sesungguhnya manusia dalam keadaan dhalalim mubin, sesat yang nyata. Okey, yang keenam dalam surah An-Nisa ayat 54.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Kemudian yang ketujuh dalam surah An-Nisa ayat 113. Ayat ni agak panjang, kita baca tengah-tengahnya. Allah SWT berfirman, wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Kemudian yang ke-8 dalam surah Al-Maidah ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam udhkur ni'mati 'alaik wa 'ala walidatik idh ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Yang terakhir ayat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi pengajian hadis bukan satu pengajian yang kita anggap bahawa saya dah setiap malam ikut tadabbur Al-Quran dah cukup lah. Tak. Memang Al-Quran mencakupi segala sesuatu. Di dalam pelajaran tadabbur Al-Quran ada akidah. Di dalam pelajaran tadabbur Al-Quran ada tentang fiqh, ada tentang sirah, mencakupi segala sesuatu. Akan tetapi jangan kita lupakan juga bahawa pengajian hadis adalah sesuatu yang dituntut. Bahkan ia berlaku daripada zaman para sahabat lagi, radhiyallahu ta'ala anhum. Okey, setelah kita tahu bahawa hadis merupakan pengajian yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan hadis juga menerangkan tentang apa-apa yang disandarkan oleh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berbincang untuk menentukan satu kitab hadis yang lengkap, bukan yang lengkap dari segala sudut, maksudnya yang agak ringan akan tetapi mencakupi dari segala sudut, dari bab akidah, dari bab usuluddin iaitu akidah, dari bab dalaman hati, tawaduk, zuhud dan lain sebagainya. Dan hasilnya alhamdulillah, untuk diketahui juga bahawa setiap hari Jumaat Ustaz Abdul Muin juga membacakan kitab hadis, iaitu kitab juga yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, iaitu Riyadhus Salihin. Jadi pada hari Khamis ni kita bawakan kitab yang dikarangan oleh Imam An-Nawawi juga, akan tetapi dia lebih agak ringkas ataupun tidak terlalu berat seperti kitab Riyadhus Salihin, iaitu Al-Arba'in An-Nawawi. Sebelum kita masuk dalam kitab Arba'in Nawawi, yang perlu kita tahu bahawa siapakah pengarang kitab ini dan apa tujuan pengarang iaitu Imam An-Nawawi mengarang kitab ini. Jadi apabila kita tahu siapa pengarangnya dan apa tujuan dikarang kitab ini, maka insya-Allah minggu depan kita akan memasuki hadis yang pertama, lebih dapat kita faham. Oh, rupanya Imam Nawawi meletakkan hadis sekian dan sekian untuk kita memahami tentang apa yang dituntut dalam agama ini. Okey, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah seorang imam yang besar. Imam yang faqih dalam mazhab Asy-Syafi'i, mazhab kita. Nama beliau adalah Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi. Jadi kunyah dia apa? Abu Zakaria. Nama dia Yahya. Abu Zakaria. Yang sebagaimana kita tahu, kunyah adalah bagi orang yang mempunyai anak. Abu adalah bapa. Kalau kita letak Abu Zakaria, bapa kepada Zakaria. Zakaria itu anaknya. Tetapi yang kita ketahui bahawa Imam An-Nawawi belum sempat berkahwin lagi. Dia wafat pada umur dia 42, masih muda.
dan tak sempat untuk berkahwin. Apabila tak sempat berkahwin, tidak ada anak. Tetapi kenapa Imam An-Nawawi tetap meletakkan kunyah dan memilih nama Abu Zakaria? Untuk kita ketahui bahawa kunyah adalah satu sunnah yang telah ditinggalkan oleh banyak masyarakat kita zaman sekarang. Oleh sebab itu, walaupun seseorang tidak mempunyai anak, disunahkan untuk dia taruh nama kunyah dia. Sebagaimana yang kita tahu bahawa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha juga tidak mempunyai anak, tapi dia mempunyai kunyah. Ummu Abdullah, ibu kepada Abdullah. Ulama menafsirkan bahawa Abdullah tu Ummul Mukminin Aisyah ambil daripada mana? Daripada anak saudaranya, Abdullah bin Zubair. Kerana Nabi SAW berfirman, Al-khalah bimartabati makcik dari jalur ibu sama martabatnya seperti seorang ibu. Okey, jadi kunyahnya Imam An-Nawawi adalah Abu Zakaria. Nama dia Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Okey, apa makna An-Nawawi? Nawawi adalah nama sebuah tempat yang terletak di Syria. Dan Imam Nawawi juga lahir di kota Nawa dan dia wafat juga di kota tersebut, An-Nawa. Akhirnya dia dilakab ataupun disandarkan kepada An-Nawawi, masyhur nama dia, iaitu tempat dia lahir dan tempat dia wafat. Okey, Imam An-Nawawi rahimahullah lahir pada tahun 631 Hijrah dan wafat pada tahun 676 Hijrah. Minta maaf, umur dia 46, bukan 42. Jadi umur Imam An-Nawawi adalah 46 tahun. Okey, dikisahkan oleh para ulama bahawa Imam An-Nawawi bukan seorang budak yang biasa. Dia adalah budak yang luar biasa. Dikisahkan ketika mana Imam An-Nawawi bermain bersama sahabat-sahabat dia, bersama kawan-kawan dia dekat padang. Dia sendiri, dia tak nak bermain. Nangis-nangis tak nak bermain. Apa yang dia nak? Dia nak hafal Quran. Akhirnya ada seorang, dikisahkan seorang pakcik nampak keadaan Imam Nawawi tu, dia nangis tak nak main. Bahkan bukan tak nak main saja, dia nak melakukan apa yang dituntut dalam agama, iaitu belajar Al-Quran. Jadi pakcik tu pun pergi ke bapa dia, kabarkan kisah ni. Beritahu kepada bapa dia, anak engkau adalah anak yang special. Jaga elok-elok, didik dia elok-elok, maka kelak dia akan jadi seorang ulama. Maka betul apa yang dikatakan oleh pakcik tersebut. Akhirnya ayah dia betul-betul didik Imam An-Nawawi, memberikan dia satu jalur yang betul. Akhirnya dia menjadi seorang imam yang besar. Pengajaran bagi kita apa? Apabila kita lihat perangai anak-anak kita, kita tak boleh samakan semua anak itu adalah sama. Bila kita lihat kecenderungan seorang anak tu, dia tak suka bermain. Dia suka untuk membaca, bahkan mungkin dia nak menghafal Al-Quran. Maka cepat-cepat kita bawa dia ke jalur yang betul, supaya dia dapat apa yang dia minat dan dia dapat menjadi seorang yang bermanfaat untuk umat, insya-Allah. Okey, pada umur dia 10 tahun, Imam An-Nawawi dah mula untuk membaca Al-Quran, bahkan dah mula belajar fiqh. Kemudian pada umur dia 18 tahun, dia bersama ayahnya pergi ke Dimashq, kota Syria, untuk menuntut ilmu. Di sini juga saya nak sentuh bahawa ilmu, untuk kita dapatkan ilmu yang sebenar, kita harus merantau. Kita harus bermusafir. Kerana semua para ulama, daripada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya, mereka semua bermusafir, berpergian untuk pergi menuntut ilmu. Jadi mungkin ada sebahagian di kalangan ibu bapa agak rasa macam ragu-ragu nak menghantar anak dia pergi belajar jauh-jauh. Jangan ragu-ragu, kerana ini adalah sunnah para ulama. Ada hikmah di sebaliknya. Saya sendiri, walillahilhamd, dapat diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihantar oleh kedua orang tua untuk belajar di Indonesia selama 6 tahun. Awal-awal kita pergi tu memang rasa sedih, rasa berjauhan, rasa nak balik, tak ada mood nak belajar.
itu hanya takat pada awal permulaan kita berjauhan. Akan tetapi hasil dia sangat luar biasa, subhanallah. Dari segi pengalaman, dari segi ilmu yang kita dapatkan. Tapi ini bukanlah satu kewajipan ataupun ketetapan. Bagi siapa yang mampu untuk melakukannya, tafadhal. Ini adalah satu pengalaman dari saya, bagi saya sendirilah, pengalaman peribadi saya. Ada kesempatan, ada sedikit rezeki dari Allah SWT, hantar anak kita pergi menuntut ilmu. Tapi kena pilihlah tempat yang betul. Okey, kemudian Imam An-Nawawi juga dikisahkan mempunyai akhlak yang sangat mulia. Dia adalah seorang yang zuhud, wara', kurang bercakap, apatah lagi ketawa. Maka akhlak-akhlak ini memang kita dapat tengok ataupun kita dapat nilai daripada kitab yang dihasilkan, seperti Riyadhus Salihin. Dalam kitab Riyadhus Salihin tu memang Imam An-Nawawi dalam mukaddimah kitab tu dia dah menerangkan bahawa aku karang kitab ini adalah untuk mendidik hati-hati manusia agar lebih zuhud dan wara'. Sebab tu dia namakan kitab dia Riyadhus Salihin, taman-taman bagi orang-orang yang soleh. Okey, dikisahkan juga cara Imam An-Nawawi belajar. Imam An-Nawawi setiap harinya dia akan belajar 12 mata pelajaran setiap hari. 12 mata pelajaran yang berbeza. Yang pertama, dia akan belajar kitab Al-Wasit, kitab Al-Muhadzab, kitab fiqh, kitab Al-Jam'u Bainas Sahihain, kitab Sahih Muslim yang berkaitan dengan hadis, kitab Al-Lam'u Ibnul Junni fi Nahwu, kitab tentang bahasa Arab, kitab mantik, kitab saraf, usul fiqh, asma'ur rijal. Semua ini dibelajar dalam satu hari. Itu cara Imam An-Nawawi belajar. Sebab itu dia menjadi satu ulama yang walaupun umurnya hanya 46 tahun, tapi karya dia, karangan dia, subhanallah, seakan-akan kalau nak dibandingkan dengan kita, dengan karyanya Imam Nawawi tu, mungkin umur kita 70-80 tahun kita boleh buat macam tu. Tapi Imam Nawawi boleh buat dalam masa waktu umur dia setengah je, 46 tahun. Okey, Imam An-Nawawi juga mempunyai beberapa karangan. Di antaranya Syarh Sahih Muslim ataupun dinamakan Al-Minhaj, iaitu kitab Sahih Muslim, hadis-hadis yang diriwayatkan ataupun yang ditulis oleh Al-Imam Muslim Ibn Hajjaj, disyarah oleh Imam An-Nawawi. Dan dikisahkan kitab ini, Al-Minhaj ni adalah kitab terakhir yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Kemudian di antaranya juga kitab Raudatul Talibin. Ini kitab berkaitan dengan fiqh Syafi'i. Kitab Al-Minhaj, kitab Riyadhus Salihin, dan di antaranya juga kitab yang kita akan bahas insya-Allah, kitab Arba'in An-Nawawi. Okey, alhamdulillah, setelah kita tahu pengarang kitab yang kita akan kaji ataupun kita akan baca, iaitu Al-Imam An-Nawawi. Nama dia siapa? Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kunyah dia Abu Zakaria. Maka kita seterusnya kita harus ketahui juga apa kelebihan ataupun kenapa kita pilih kitab Arba'in Nawawi, iaitu hadis yang Imam Nawawi kumpul sebanyak 42 hadis dijadikan satu buku. Kenapa kita pilih kitab ini? Okey, kitab Al-Arba'in Nawawi, dia mempunyai, bukan hanya mempunyai 40. Arba'in adalah 40. An-Nawawi adalah namanya ataupun laqab yang masyhur untuk Yahya bin Sharaf Imam An-Nawawi. Jadi Arba'in 40, An-Nawawi nama karangan dia. Jadi 40 hadis yang dikumpul oleh Imam An-Nawawi. Akan tetapi kalau kita lihat kitab dia, bukan sekadar 40, akan tetapi 42 hadis. Dan ini memang selalu dilakukan oleh orang-orang Arab. Apabila nombor dia 40 ataupun 41, 42, 43, maka dia akan cakap 40. Begitu juga 39, 38, dia akan cakap juga 40. Jadi jangan kita cakap, kenapa Imam Nawawi tulis Arba'in sedangkan dalam hadis dia
42. Tapi dia tak tahu kaedah bahasa Arab memang macam tu. Okey, apa kelebihan kita mempelajari ataupun kelebihan kitab Arba'in Nawawi? Yang pertama, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi sebanyak 40 hadis ni, kebanyakan ataupun seluruhnya adalah merupakan hadis Jawami'ul Kalim. Hadis Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Jawami'ul Kalim adalah hadis-hadis ataupun apa yang Nabi SAW sabdakan pendek, tetapi makna dia sangat dalam, makna dia sangat luas. Perkataan yang pendek tapi makna dia sangat luas, itu makna Jawami'ul Kalim. Sebab tu Nabi SAW bersabda, uti itu Jawami'ul Kalim, aku telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Jawami'ul Kalim, iaitu aku berkata dengan perkataan yang pendek ataupun ringkas, akan tetapi ada hikmah ataupun pengajaran yang besar di sebaliknya. Dan Imam Nawawi pilih di antara hadis-hadis, maka Imam Nawawi ambil hadis-hadis yang Jawami'ul Kalim, pendek, akan tetapi syarah ataupun pengajarannya sangat luas, diletakkan dalam kitab Arba'in Nawawi. Itu kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua, Imam An-Nawawi memilih hadis-hadis dalam kitab ini yang mencangkupi semua kaedah-kaedah ataupun rumusan daripada al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum hakam dalam agama. Jadi hadis dia ringkas, akan tetapi dia mencakupi asas-asas dalam agama. InsyaAllah kita akan pelajari satu persatu. Seperti mana dalam hadis ni ada hadis tentang hadis Jibril, yang mana kita tahu Jibril datang kepada Nabi menanyakan tentang Islam, iman, dan ini adalah berkaitan dengan asas-asas agama. Sebab itu saya bercadang, setiap kali sebelum kita nak memulakan pelajaran ataupun pengajaran hadis, insya-Allah pada minggu depan, saya ingin setiap pelajar untuk menghafal hadis dulu. Hafal hadis, kemudian dia dapat belajar hadis, dapat belajar pengajaran hadis, apa faedah hadis, syarah hadis, maka akan dapat membawa satu faedah yang sangat besar. Sebab Imam Nawawi bawa hadis ni bukan satu hadis yang panjang. Adalah sebahagian hadis yang panjang tetapi tidak terlalu panjang. Jadi saya ingin kita sama-sama para pelajar untuk sebelum nanti bermulanya pengajian hadis, kita hafal. Jadi setiap kali satu kali liqa', satu kali pertemuan, kita hafal satu hadis. Cukup 42 kali pertemuan, kita dah hafal satu kitab, insya-Allah. Kemudian di antara kelebihan kitab Arba'in Nawawi, bahawa Imam Nawawi membawakan hadis-hadis yang di dalam kitab ini tanpa sanad. Sebab kalau kita belajar kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mereka membawakan dalam kitab dia penuh sanad daripada sehingga kepada Nabi SAW. Tetapi Imam Nawawi bawakan kitab ni diringkaskan terus kepada nama seorang sahabat, para sahabat yang meriwayatkan daripada Nabi SAW. Jadi kitab dia sangat ringkas, tidak memeningkan. Maka sebaiknya kita, sebelum kita start, kita hafal dulu. Okey, kelebihan yang seterusnya adalah semua hadis yang berada dalam kitab ini adalah hadis yang sahih. Tidak dibawakan hadis yang dhaif. Okey, apa kata Imam An-Nawawi untuk kepada kita semua yang bakal ataupun yang akan membaca dan belajar daripada kitab dia? Apa yang berkata Imam Nawawi? Wa yanbaghi likulli gharibin fil akhirah an ya'rifa hadhihi al-ahadith lima ishtamalat alayhi min al-muhimmat wa ihtawat alayhi min at-tanbih ala jami' at-ta'at wa dhalika dhahir liman tadabbarahu. Imam Nawawi berkata apa? Wa yanbaghi likulli ghaibin fil akhirah, dan selayaknya bagi semua orang yang menginginkan akhirat,
iaitu nak masuk syurga. Sebab Imam Nawawi cakap kat kita semua, kepada kita, siapa yang nak akhirat, maka selayaknya dia baca kitab ni. An ya'rifa hadhil ahadith, untuk mengetahui hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Arba'in Nawawi. Sebab apa? Sebab sebagaimana yang kita dah tegaskan bahawa Imam An-Nawawi kumpulkan hadis ni semua hadis yang jawami'ul kalim. Lepas tu hadis yang dia kepada hadis-hadis yang Arba'in Nawawi inilah tertegaknya asas-asas agama. Maknanya dia kawaid, dia kaedah, asas dalam agama ni. Sebab tu kalau apabila kita hafal, kita tahu, kita belajar, kelak kita nak berdakwah kepada mad'u sangat mudah. Kita dah ada asas dia, kita dah ada kaedah dia. Kemudian Imam Nawawi berkata, kenapa orang yang menginginkan akhirat untuk mengetahui hadis-hadis yang terkandung dalam Arba'in Nawawi? Kenapa? Sebab apa? Limashtamalat alaihi minal muhimmat. Sebab dalam kitab Arba'in Nawawi ini terdapat hadis-hadis yang sangat penting. Wahtawat alaihi minat tanbih ala jami' ta'at. Dan dalam hadis-hadis yang Imam Nawawi bawakan juga terdapat tanbih. Tanbih tu penegasan ataupun amaran berkaitan dengan taat, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dzalika zahirul liman tadabbarahu. Dan ini akan nampak jelas hadis-hadis yang berkaitan dalam kitab Arba'in Nawawi ni terkandung dengan perkara-perkara yang sangat penting dan perkara-perkara yang mengingatkan kita untuk taat kepada Allah akan jelas bagi siapa yang tadabbar, bagi siapa yang menghayati dan mempelajarinya. Jadi sangat penting untuk kita pelajari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Okey, kenapa Al-Imam Nawawi mengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawi? Diriwayatkan ataupun dikisahkan bahawa Imam An-Nawawi sendiri berkata sebab kenapa dia mengarang kitab ini. Apa dia kata? Imam Nawawi berkata, anna hunaka minal ulama man jama'a arba'in hadithan fi usuluddin wa ba'dahum fi furu'uddin wa ba'dahum fil jihad wa ghairuhum fil adab wal khitab wa kathir minal mawadi'. Imam Nawawi cakap apa? Aku melihat bahawa ramai di kalangan ulama pada zaman dia juga mengarang 40 hadis yang dikumpulkan dalam satu buku, tetapi berkaitan dengan tajuk-tajuk yang tertentu. Di antaranya apa? 40 hadis yang berkaitan dengan usuluddin. Ada yang juga ulama mengarang 40 hadis berkaitan dengan furu'uddin, iaitu fiqh. Ada juga ulama yang mengarang hadis yang berkaitan dengan jihad, adab, khutbah-khutbah Nabi SAW dan lain sebagainya. Maka apa kata Imam Nawawi? Fa'ara an ajma'a arba'ina hadithan tadummu hadhil mawadi' jami'uha. Nampak? Imam Nawawi cakap apa? Maka aku melihat bahawa di kalangan banyaknya kitab-kitab hadis yang dikarang oleh para ulama dengan bermacam maudu' ataupun tajuk, aku melihat bahawa aku ingin mengumpulkan semua hadis-hadis yang sangat penting ni dalam satu kitab. 40 hadis juga. Tetapi dia mencakupi semuanya. Usuluddin, furu'uddin, iaitu fiqh, jihad, adab, khitab dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, jangan kita menganggap bahawa pengajian kita pada hari Khamis 10.30 ni adalah pengajian yang boleh kita ambil sambil lewat. Tak. Ia adalah satu pengajian yang sangat-sangat penting. Ia berkaitan dengan kawaid ataupun kaedah-kaedah yang terdirinya agama dengannya. Iaitu dia mempermudahkan kita lagi untuk berdakwah. Dia mempermudahkan lagi kita untuk meningkatkan takwa kita. Tak cukup kita mengisi waktu kita pada setiap malam untuk mentadabbur ayat-ayat Allah. Juga saya harap untuk kita mengisihkan waktu untuk mempelajari tentang hadis Nabi SAW. Okey, insya-Allah pada minggu depan kita akan memasuki hadis yang pertama. Dan insya-Allah pun pada minggu depan mungkin ramai di kalangan para pelajar yang dah ada buku. Buku dia bebas dan banyak dijual di kedai buku, di Shopee. Tak semestinya untuk kita beli buku yang sama seperti gambar dekat dalam poster.
Tak semestinya. Sebab gambar buku yang dalam gambar poster tu pun dia bawakan matan hadis dia dengan terjemahan bahasa Melayu. Buku-buku cetakan lain pun boleh beli. Yang penting ada hadis Arba'in An-Nawawi, 42 hadis Arba'in Nawawi. Ada syarah ke tak ada syarah ke tak apa. Yang penting ada matan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita start insya-Allah pengajian pada minggu depan hari Khamis, saya ingin sangat-sangat setiap pelajar untuk sisihkan waktu pada hari itu ataupun sebelum tu untuk menghafal hadis yang pertama. Kita ambil kesempatan ni. Sebab kalau nak harapkan kita tiba-tiba nak hafal, memang susah lah dengan kekangan waktu, sibuk dan sebagainya. Tapi apabila kita hari Khamis 10.30 ada kelas, okey hari ni aku nak hafal hadis yang pertama. Kalau hadis pendek tak ambil masa lama. Dalam 10 minit, setengah jam kita dah boleh hafal. Kalau tak mampu untuk menghafal bahasa Arab pun, kita baca terjemahan dia dan kita fahami betul-betul. Kalau boleh kita hafal. Sebab ini akan berguna untuk kelak kita berdakwah kepada masyarakat. Jadi insya-Allah cukup pada hari ini setakat ni. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan memberikan kita hidayah untuk sentiasa meningkatkan kewajipan seorang hamba untuk sentiasa beribadah kepada Allah, meningkatkan taqwa dan menuntut ilmu. Seorang Muslim tu apabila dia mengaku dia seorang Muslim, dia beriman kepada Allah, maka tidak boleh dia berlepas daripada ilmu. Tidak ada istilah aku dah tahu, saya tak perlu nak belajar, tak. Sebagaimana yang dikatakan dalam pepatah Arab, utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi. Ilmu tu kita harus tuntut daripada kita kecil lagi sehingga kita masuk ke liang lahat. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada Pertubuhan Gulam Ad-Dakwah untuk mengadakan pengajian tadabbur Al-Quran setiap malam, dan insya-Allah akan ada pengajian baru setiap hari Khamis, pengajian hadis, dan insya-Allah ke depan juga kita akan adakan pengajian berkaitan dengan fiqh wanita, dakwah dan lain sebagainya. Insya-Allah akan update insya-Allah diberitahu kemudian. Okey, kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل